Kemudian membaca doa. Baca doa macam-macam minta. Apa-apa doa pun minta. Doa yang dalam buku ni pun boleh. Kita baca doa. Tapi saya pesankan minta doa tu kita minta kita khusyuk dan tawaduk. Mudah-mudahan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berturut-turut. Maknanya jangan raun dua kali keliling, relax dulu, minum teh dulu. Tambah lagi 2 itu makruh. Sunat berturut-turut. Sunat berturut-turut. Jangan kita yalah kalau penat tu lain bab kan, kalau batal wuduk tu lain bab. Ada orang haus pula dia, tengah pusing haus dia. Tak apalah minum air zam-zam ada tepi-tepi tu boleh minum. Tapi jaga kita punya bau. Jangan sampai tidak mengirikan Kaabah. Turut. Kemudian penuh tawaduk dan khusyuk dan tawaduk. Jangan berulik ke orang. Tawab sudah tengok bawah, jangan tengok merayau tengok orang tu. Gitu. Kemudian sembahyang sunat tawab selepas habis tawab. Pastikan apa namanya tadi ni, tawab itu bermula dari Hajar Aswad dan diselesaikan di Hajar Aswad. Jadi caranya ialah kita mula sebelum Hajar Aswad dan kita selesaikan selepas Hajar Aswad untuk memastikan bahawa tawaf itu cukup 7. Di sana dulu ada garisan, sekarang dah tak ada garisan dah. Dulu ada garisan hitam, maknanya kalau kita sampai tu tahu ni Hajar Aswad lah ni. Sekarang dah tak ada dah, pasal mungkin Saudi dah padamkan dia punya line itu, kerana banyak orang berhenti di situ. Bila berhenti, jam. Jadi bila tak ada garisan, orang terus je. Kerana orang berhenti dia melambai Kaabah tu ada setengah minit begitu kan, makan masa. Jadi sekarang ni dah padam. Jadi kita pastikan nampak Hajar Aswad, bucu ni Hajar Aswad, kita bertolak dari sini, nanti selesai 7 biar ke depan sedikit. Maknanya kita telah melepasi Hajar Aswad, menunjukkan bahawa cukup 7 keliling-keliling. Jadi bertitik tolak daripada sebelum Hajar Aswad dan selesaikan selepas Hajar Aswad. Itu dia perkara yang sunat kepada tawaf. Habis. Kemudian kita lihat pula selepas habis tawaf, kita ikut rukun syarat dia dan ikut sunat dia. Selesai. Kita pun sembahyang sunat tawaf 2 rakaat. Kemudian kita nak berdoa di Multazam atau di Hijr Ismail. Kita sembahyang sana pun boleh. Sembahyang sunat tawaf di makam Ibrahim, di belakang makam Ibrahim. Kalau jam, ramai orang, jauh sikit, ramai juga lagi, kita boleh sembahyang dalam masjid atau di mana-mana. Yang paling penting, jangan sembahyang tempat orang yang sedang tawaf, mengganggu orang. Memang utama kita sembahyang di belakang Nabi makam Ibrahim. Tapi yang paling utama, menghormati orang sedang tawaf. Ini orang banyak terlupa. Dia tak kira dia sembahyang situ juga. Orang nak tawaf setengah-tengah bangsa-bangsa lain, dikepung dia bertiga, berempat begitu, tak bagi orang lalu kerana keluarga dia nak, adik-adik nak sembahyang, isteri nak sembahyang itu. Ini kan mengganggu orang. Kita kena ambil yang utama dan yang paling utama. Sembahyang di makam Ibrahim memang utama, tetapi yang paling utama ialah menghormati orang lain. Gitu. Barulah selesai kita sembahyang sunat 2 rakaat, berdoa. Doa ada dalam kitab-kitab umrah ada. Barulah kita berangkat ke Safa untuk mengerjakan sa'i. Jadi kita bertenang, tawaf tenang. Jangan kita nak cepat habis. Itu yang silap tu. Bertenang. 1, 2, 3. Isteri kita tadi sudah terlambat 1. Tunggu dia. Tunggu. Jangan kita nak marah. Lambat sangat orang nak cepat ni. Ini masalah ni. Di sana pun nak marah juga. Di sana pun kena tenang. Kadang-kadang isteri kita lambat, kadang suami terlambat, dia bertekak pula di sana. Jangan bertekak. Sana penuh, naklah sabar. Barulah kita sa'i. Sa'i itu menjadi rukun kepada umrah tadi. Pertama niat balik, pertama niat. Yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Syarat sa'i. Syarat sa'i yang pertama lepas tawaf. Jangan sa'i dulu. Mesti tawaf dulu, baru sa'i.
Ingat balik. Sa'i ni yang wajib saja ada. Sunat tak ada. Tawaf ada yang umrah, tawaf wajib. Tawaf sunat ada. Tak ada buat apa-apa, kita buat tawaf. Ada. Sa'i sunat tak ada. Nah, tu saya jelaskan pengalaman saya, jumpa banyak orang sedang buat sa'i sunat. Sa'i sunat tak ada. Tu nak jelaskan tu. Sa'i sunat tak ada. Tu dia. Saya jumpa sekali orang tua sedang sa'i pakai kain, pakai baju Melayu. Saya kena mana ni pak cik ni? Sa'i yang pula pakai kain ni. Rupa-rupanya tadi dia kata sudah tawaf, sudah sa'i, buka kain ihram. Kemudian petang kawan dia ajak tawaf. Dia sudah pakai kain biasa. Kawan dia sudah hilang. Dia pun habis tawaf, dia pun sa'i. Ingat artinya lepas tawaf ada sa'i. Begitu. Yang ada sa'i itu umrah saja. Ini tawaf sunat, sa'i sunat tak ada. Itu nak jelaskan tu. Maka syarat pertama sa'i ialah naklah dibuat selepas tawaf. Yang kedua bermula daripada safa. Safa dulu. Baru marwah. Jangan marwah dulu baru safa. Tengok ada iklan safa. Marwah, safa, marwah. Itu. Bermula daripada safa. Kemudian 7 kali. 1, 2. Safa ke marwah 1. Marwah ke safa 2. Safa marwah 3. Itu. Pasal ada orang yang silap safa marwah safa dikira 1. Jadi 14 kali. Kan tercabut lutut dia tu. Ini pasal tak faham. Mesti 1 pergi 2 balik. 1, 2, 3, 4. Maknanya 1 safa, 7-nya di marwah. Dengan yakin. Kalau tak yakin, jadi sudah tambah 2. Faham tak? Kalau tawaf, tak yakin tawaf tadi tu, pusing, 6, 7. 6. Tambah lagi 1. Tak ada sujud sahwi. Jangan sujud sahwi pula. Jangan silap. Kemudian, sampai penghujung betul. Syarat. Sekarang ni sudah ada tanda, senang. Maknanya penghujung, naik bukit sikit tu. Sampai hujung tu sunat. Maknanya dah naik bukit sikit, boleh pusing dah. Tetapi sunat sampai ke atas. Sekarang dulu ada dia tu batu-batu. Sekarang dah tak ada batu, simen semua dah. Tak ada dah. Kemudian di tempat yang tertentu, maknanya tempat garisan yang telah ditentukan oleh tempat sa'i itulah, jangan tempat lain. Memanglah itu sudah jelas. Dan yang akhir sekali, tidak berniat dengan niat yang lain. Memang nak buat sa'i lah, tak ada kerja lain. Memang nak buat sa'i. Itu dia syarat-syarat sa'i. Barulah kita masuk kepada sunat sa'i. Yang pertama, menuju tempat berkenaan ikut safa. Ikut pintu dia. Kemudian hendaklah kita sampai ke tinggi sikit dekat bukit tu. Itu sunat hukumnya. Kalau orang ramai sangat tak payah, tak apa. Kemudian waktu sampai kita baca abda'u bima bada Allah. Ya, sampai bukit Safa baca abda'u bima bada Allah, innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wi'tamar fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Itu dia. Ya. Abda'u bima bada Allah wa rasuluh. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wi'tamar fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Dan angkat tangan menghadap kiblat, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu sunat. Maknanya daripada Safa pun sunat, sama juga di Marwah. Kemudian itulah dia sunat apabila kita menjalankan sa'i, dan sunat berlari-lari anak apabila bertemu di tiang hijau. Ini bagi orang lelaki saja. Orang perempuan tidak sunat berlari. Jadi jumpa hijau, kita baca Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam fa innaka ta'lam ma la na'lam fa innaka antallahul a'azzul akram. Itu baca waktu kita berlari-lari anak apabila bertemu tiang hijau,
sampailah tiang hijau yang lagi satu. Pergi pun sama, balik pun sama. Waktu itu berlari laju sikit. Orang perempuan jangan lari. Waktu itu kita baca Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam fa innaka ta'lamu ma la na'lam fa innaka antallahul a'azzul akram. Itu dia. Jalan balik. Mula-mula sampai di Bukit Safa, kita baca abda'u bima bada Allah tadi. Jalan baca doa, kemudian sampai tiang hijau, kita berlari baca doa tiang hijau tu. Sampai dekat dengan Bukit Marwah pula baca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Man hajjal baita wa i'tamar fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Dan kita lambai Kaabah lagi dari jauh dan sambung lagi sa'i sampailah 7 kali keliling. Begitulah dia. Artinya apa nama sunat kepada sa'i itu. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian sidang penonton, selesai saja kita sa'i, kita berdoa. Kita sa'i, kita doa, kemudian kita bersyukur. Sekurang-kurang gunting rambut ni ialah 3 helai. Sunat di situ juga. Sunat di tempat kita selesai di apa? Di Marwah. Gunting 3 helai. Jadi bagi orang perempuan, mana-mana rambut dia, ujung rambut pun tak apa. Tapi kalau ambil uduk, mesti rambut yang di atas kepala. Gunting rambut ni boleh di hujung rambut. Jaga-jaga aurat terbuka. 3 helai pun cukup. Tapi sunat kita tidak mengunting orang lain kalau kita belum bergunting. Setelah kita dah gunting, baru guntingkan orang lain. Tapi kalau gunting juga, tak ada orang, guntingkan juga, hukumnya makruh. Kita gunting diri kita dulu, baru guntingkan orang lain. Itu dia, apa nama, yang berkaitan dengan sa'i. Barulah ke mana. Dan juga kita sunat membotakkan kepala. Bagi orang lelaki-lelaki, orang perempuan hukumnya makruh. Jangan orang botak kepala, buruk benda rupanya. Makruh. Dan sebanyak mana rambut gugur bagi orang yang gondol itu, banyak itulah dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitulah maknanya. Apabila kita melaksanakan membotak kepala, tapi saya nak pesankan botak kepala ni eloklah kita di kedai, jangan di tengah-tengah jalan. Ada juga setengah-setengah tukang-tukang gunting ini dia tunggu tengah jalan. Jadi masalah kadang-kadang bila kita gunting tengah jalan, tengah-tengah gunting itu tiba-tiba datang polis, dia halau kita, kan dah botak separuh pada tu. Jadi maknanya kita nak ke mana? Ke mana kita nak pergi kepada dah botak separuh? Itu nak pesankan. Jadi tuan-tuan, mohon sekalian, artinya begitulah. Sebelum kita pergi lebih jauh, dapatlah kita buat kesimpulan bahawa sesungguhnya tidaklah menjadi satu masalah besar apabila kita dapat memahami ilmu-ilmu berkaitan dengan umrah dan kita laksanakan dengan penuh keyakinan yang amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahawa setelah kita berniat ihram, maka diharamkan kita melakukan beberapa perkara. Ini diharamkan kita melakukan beberapa perkara setelah kita berniat ihram. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kalau kita telah bertakbiratul ihram dalam semayang, haramlah kita mengerjakan sesuatu di luar semayang. Sebagaimana niat ihram diharamkan juga beberapa perkara. Yang pertama, menggugurkan rambut di badan. Sama ada bulu mata, bulu kening, rambut, bulu ketiak, misai, janggut dan sebagainya. Maksud menghilangkan sama ada kita membakar, menggunting, mencabut, menggunakan apa-apa alat kapur dan sebagainya untuk menghilangkan bulu, maka hukumnya haram. Itu yang pertama. Ya, maksudnya diharamkan kita menghilangkan bulu-bulu di badan dengan apa cara sekalipun. Yang kedua, diharamkan kita memotong kuku. Sama ada digunting, dipotong, digigit dan sebagainya.
asalkan kita membuangkan kuku itu dengan apa cara sekalipun, hukumnya haram. Dan yang ketiga, diharamkan memakai bau-bauan. Bau-bauan ni sama ada diminum, dimakan, dihisap, dicium, dipakai. Haram. Kalau hisap, katakanlah kita menghisap tembakau cap nenas. Cap nenas tu wangi. Kita minum air sirap yang ada ros, wangi. Kita makan minyak wangi, mencium dan sebagainya, hukumnya haram. Dan yang ketiga, yang keempat, kita memakai pakaian yang berjahit bagi orang lelaki-lelaki. Maknanya sama ada pakaian yang dipakai di badan atau di kaki. Kasut juga tak boleh. Tetapi memakai cincin, memakai jam ini walaupun berjahit, kulit dia punya kita pakai kulit berjahit, tapi jam ini bukan pakaian, dia ialah perhiasan. Memakai pakaian yang berjahit. Cincin Nabi pun pakai. Cincin bukan pakaian, dia perhiasan. Maka pernah Nabi menggantungkan dia punya pedang. Pedang juga bukan pakaian, dia senjata. Maka boleh. Itu maknanya menyandang beg, itu boleh. Kemudian memakai ataupun menutup kepala, sama ada dengan songkok, dengan topi. Tapi kalau kita pikul barang, itu tidak dianggap tutup kepala. Kita naik bas, tidak ada masalah. Pakai payung, tidak ada masalah. Ada mazhab-mazhab lain, naik bas yang beratap tak boleh. Terpaksa ditahlulkan bas tu dulu. Jadi maknanya mereka tak boleh naik bas yang beratap. Mazhab kita membolehkan pakai duduk di bawah atap, pakai payung dan pakai bas yang beratap, boleh. Kemudian menutup muka bagi kaum wanita. Menutup muka seperti pakai pudah dan sebagainya. Kalau paksa dia pakai juga, maka naklah dia pakai kayu begitu panjang, tutup begitu. Maka dia bedam tapi dia tidak berdosa. Bagi wanita yang nak pakai pudah juga. Kalau sekiranya kan kita dia kata kaum wanita yang cantik-cantik tidak digalakkan taup waktu siang, takut orang tengok dia. Jadi dia pun tahu dia jadi cantik, itu masalah. Kemudian memburu binatang buruan. Memburu binatang buruan. Itu mana binatang buruan yang halal. Ikan tak, memancing boleh. Membunuh nyamuk boleh. Tikus boleh. Ada orang fahamkan nyamuk pun tak boleh bunuh. Nyamuk gigit dia dibiarkan je. Dia memburu binatang. Maka ialah kita tak payah nak cerita panjang, di Mekah orang tak buat senapang. Tapi ada kala-kalanya dia jumpa dab pula di sana. Dia buru, itu masalah. Dab itu binatang buruan. Tak boleh. Dab itu halal. Kemudian diharamkan mematah atau mencabut pokok-pokok yang hidup sendiri. Bukan yang ditanam. Kalau ditanam tak apa, kangkung boleh makan, tak ada masalah. Bukan kangkung ditanam orang. Kalau kangkung liar, itu tumbuh sendiri. Tak boleh. Hanya pokok-pokok yang tumbuh sendiri. Yang ditanam orang itu tak ada masalah. Kemudian berkahwin. Berkahwin ni pun tak tahulah, mungkin jadi, mungkin tak jadi. Tapi nak kahwin pun sekejap lagi. Sekejap je ihram tu pun. Bukan lama, tawaf sa'i selesai, kahwin dah. Mana kahwin tak boleh, mengawinkan orang pun tak boleh. Ijab tak boleh, kabul pun tak boleh. Walaupun mengijabkan orang lain pun tak boleh. Kemudian melakukan persubuhan suami isteri dan perkara yang mukaddimah, itu juga tidak boleh. Artinya pantang larang yang seumpama ini patut diambil perhatian. Termasuk juga kita tak boleh memakai sarung tangan berkomunitas, memakai minyak pada kepala dan janggut. Itu kadang-kadang kita pakai makan nasi minyak, nasi Arab tu dah sapu janggut. Tak boleh. Itu meminyakkan janggut, minyakkan rambut. Itulah beberapa perkara yang menjadi haram kepada orang yang sedang berihram. Ini menjadi wajib haji. Jadi wajib haji yang pertama berihram di miqat. Kalau kita daripada Malaysia, daripada sebelah sini ni ke Mekah terus, kita berniat di Qarnul Manazil.
Sebelum Qarnul Manazil, standby. Kita kain ihram. Tapi dipesankan kain ihram ni elok kita pakai di airport atau di rumah. Niat saja. Niat saja di Qarnul Manazil ataupun sebelum itu pun boleh. Tak ada masalah. Boleh niat. Kalau kita naik kapal dulu, kita niat di Yulam. Sekarang sudah naik kapal terbang, kita di Qarnul Manazil. Jadi maknanya tengok di mana kita bertolak. Jadi maknanya kalau kita bertolak daripada Madinah nanti, kita akan niat di Bir Ali. Dulu Dhul Hulaifah namanya. Sekarang Bir Ali. Jadi gitu. Jadi maknanya kita berniat di miqat itu hukumnya wajib. Berniat itu hukumnya rukun. Berniat di Qarnul Manazil itu wajib. Kalau tinggal niat di Qarnul Manazil itu, maka kita kena dam seekor kambing. Gitu. Tetapi waktu kita berada di Mekah, nak buat ihram lagi, buat umrah lagi, kita berniat di Ja'ranah atau di Tan'im. Yang dekatnya Tan'im. Jauh di Ja'ranah lebih kurang 22 km. Tan'im 5 km lebih kurang. Jadi maknanya mudah-mudahan kita memahami konsep wajib itu tadi. Sebagaimana saya terangkan dulu, makna wajib itu kalau kita tinggalkan tidak membatalkan atau menghapuskan atau merosakkan haji, hanya wajib bayar dam. Kalau tidak niat miqat, kalau sekiranya kita langgar yang wajib haram tadi ni, kita kena bayar dam. Begitu. Jadi maknanya itu dia. Dulu telah jelaskan rukun, sekarang yang wajib pula. Itu ambil perhatian. Kemudian sedang penonton sekalian, ada beberapa perkara yang patut juga kita ambil perhatian, iaitu bagi wanita-wanita yang hendak buat umrah ini. Wanita-wanita ini yang nak buat umrah, kadang-kadang dia bimbang datang uzurnya. Maka ia berniat begini, sengaja aku menjalankan umrah dan ihram aku dengannya dan tahlul aku apabila aku terhalang. Katalah dia sudah buat, katalah dia sudah niat ihram di Qarnul Manazil atau di Bir Ali. Sampai di Mekah, datang uzurnya. Dia boleh buka ihram saja, tak payah bayar dam kerana dia bersyarat tadi. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, apabila seorang sahabat perempuan tanya boleh tak buat syarat, Nabi kata boleh, iaitu tahlul aku apabila aku terhalang. Jadi kalau dah sampai uzurnya, dia boleh buka ihram, tak payah gunting, tak payah nak bayar seekor kambing, tak payah. Itu dia. Itu masalah wanita. Dan sekiranya dia tidak berniat demikian, maka apabila sampai uzur dia tak boleh buat. Katalah dia tak boleh buat sampai nak balik dah, maka naklah ia menyembelih seekor kambing dan dia bertahlul, iaitu dengan menggunting rambutnya. Tetapi kalau dia sudah tidak ada masalah, dia tidak niat pun, dia tidak niat syarat tadi, sampai di Mekah datang uzur, kalau dia rasa lagi 2 hari 3 hari nak boleh suci, dia tunggulah 3 hari 4 hari, dia mandi dan tawaf dan sa'i macam biasa, tidak ada masalah. Kemudian beberapa perkara lagi yang patut kita ambil perhatian, iaitu kita, kalau kita ikut dia punya perjalanan dia, yang pertama sekali, kalau kita nak mulakan, kita sunat mandi ihram. Sunat mandi ihram. Selepas mandi sunat ihram, kita memakai kain ihram. Kemudian kita sembahyang sunat ihram. Perlu diingat bahawa sembahyang sunat ihram ini jangan dilaksanakan selepas asar atau selepas subuh, hukumnya haram. Kadang-kadang kita ke Mekah, pagi-pagi nak ke Ja'ranah atau Tan'im, terus lepas subuh terus sana, terus sembahyang sunat ihram, tidak boleh. Pasal di Tan'im dan Ja'ranah tanah halal. Nak boleh buat selepas waktu duha, segalah selepas itu. Kita ingat bahawa kalau di tanah Mekah, kita boleh sembahyang sunat bila-bila masa. Tanah haram, di Masjid Haram itu. Di Madinah pun tak boleh. Tetapi kalau kita nak sembahyang sunat ihram, mesti waktu yang diharuskan sembahyang. Lepas subuh atau lepas asar, tidak boleh. Banyak orang silap.
Lepas asar dia pergi ke Tan'im, dia niat sembahyang sunat ihram. Boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid saja. Sembahyang sunat masjid itu ialah sebab. Sunat ihram ni sebab yang kita cipta. Maknanya kita boleh buat kemudian. Masuk masjid ni bila-bila kita boleh masuk. Itu niat. Itu selalu kesilapan kita punya jamaah. Kita buat sembahyang sunat ihram selepas asar dan selepas subuh tidak boleh. Jadi kita apa namanya tadi ni, kita mandi sunat ihram. Mandi di sini ni maksud mandi betul, bukan mandi jurus-jurus begitu. Mandi betul, sabun betul. Pasal guna mandi ni supaya badan kita rasa tidak berbau, kerana akan masuk dalam masyarakat. Dah mandi, niat sengaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita sembahyang sunat ihram, kemudian baru niat niat ihram umrah. Kemudian kita pun teruskan kerja kita punya kerja-kerja umrah, tawaf, sa'i dan sebagainya. Kemudian kita disunatkan talbiyah. Talbiyah ini lepas niat kita boleh talbiyah lah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Biasa orang baca innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Ini tak kena. Dia punya wakaf tak kena. Tapi rentak dia sedap. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sedap pula rentak dia tu. Tapi wakaf ni tak kena. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Jadi innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sesungguhnya puji-pujian dan nikmat itu untukmu. Begitulah juga pemerintahan. Tidak ada sekutu bagimu. Itu sebenarnya. Kalau salah dia punya wakaf, makna pun lari. Macam biasa kita buat contoh, saya makan roti Bengali di bawah rumah. Kata. Salah wakaf, saya makan roti Bengali di bawah rumah. Itu silap. Bukan Bengali bawah rumah, kita bawah rumah. Jadi, saya makan roti Bengali di bawah rumah. Saya yang di bawah rumah, bukan Bengali tu. Kalau salah nuktah, itu dia. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Maksudnya, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bukan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Dia rentaknya sedap, maknanya tak betul. Gitu. Itu talbiyah. Jadi talbiyah tu sunat, habis kerja niat sunat bertalbiyah. Seorangan ataupun beramai-ramai di mana-mana pun lah. Sampailah kita tawaf. Jadi apabila kita nak masuk masjid, kita ikut undang-undang dia. Memang sunat ikut babu salam. Tapi tengok tempat kita pergilah. Kadang-kadang babu salam jauh belah sana. Kita nak ambil sunat jadi penat. Tak payah. Kita buat susah. Jadi sunat masuk. Maknanya kita kalau daripada Jeddah sampai nampak bangunan Mekah, ada bacaan dia. Kan? Sampai masuk nampak ke masjid, ada bacaan. Nampak Kaabah, ada bacaannya. Masuk masjid, ada bacaannya. Itu kita akan lihat bacaan-bacaan dalam buku-buku umrah. Ada. Kemudian kita akan terangkan nanti bagaimana bacaan-bacaan itu. Perlu saya jelaskan lagi sekali masalah masuk masjid. Masuk masjid, kita dua perkara. Pertama, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Yang kedua, tawaf. Sebenarnya tahiyat masjid kepada Mekah, kepada Masjidil Haram ialah tawaf. Itu sebenarnya. Tetapi kalau sekiranya kita masuk masjid ni orang ramai, tak masalah suasana tidak mengizinkan, kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Begitu. Itu cara masuk masjid. Maknanya, dan perlu diingatkan di sana, kalau kita sembahyang pastikan kiblat tepat. Kita di negara kita mungkin tak kena. Hanya ke arah barat. Ke arah barat. Mungkin Kaabah kena tak kena. Tapi di sana kita sembahyang mesti dada menghala Kaabah tepat. Maka nak pastikan di Mekah ada line. Ada bergarisan itu, kita ikut garisan tu. Itu sudah diukur. Boleh. Dan juga di sana
kita kena hormati orang semayang. Memanglah kalau kita lihat orang-orang belah sana, dia langgar je. Orang semayang ke, orang tak semayang ke, dia langgar habis. Setengah-setengah di kalangan mereka itu, kalau dia semayang, orang lalu depan dia, dia tahan gitu. Ada. Dia tak bagi tahan. Dia tak bagi lalu. Itu. Memang itu undang dia dalam hadis. Ada juga orang lalu, hendaklah tahan. Dia kata, kalau degil juga, hendak dia bunuh. Maksudnya bukan bunuh. Maknanya menunjukkan Nabi marah lalu di hadapan orang semayang. Tapi orang kita Melayu ni boleh tahanlah sikit. Dia payah nak lalu semayang, melainkan dia buat gitu juga. Tapi ada orang tak faham. Bila semayang, lalu dia tak faham, dia salam tak dengar. Itu masalah. Dia bukan nak bersalam, dia nak apa? Dia nak tahan jangan kita semayang dan lalu depan dia. Dia orang kita salam lah kawan tu. Itu problem. Itu nak dijelaskan kepada masyarakat supaya faham. Dan semayang jenazah. Jenazah pun begitu. Tiap-tiap kali kita semayang fardu ada jenazah. Kalau kita tak tahu laki-laki perempuan, kita semayang juga. Sengaja aku semayang ke atas mayat atau mayat yang disemayangkan oleh imam. Begitu. Bacaan Allah filahu juga. Walaupun di wanita, kita tahu hu ni termasuk laki-laki perempuan. Demikian kita sengaja semayang ke atas mayat yang disemayangkan oleh imam. 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Itu. Perlu diingat, jangan kita lepas peluang. Pantang ada jenazah, kita bangun semayang. Pasal pahala 1 qirat. 1 gunung emas, 1 gunung Uhud tu besar ganjaran pahala bagi semayang jenazah. Banyak orang tak tahu semayang jenazah. Jadi masalah. Di sini tak pernah semayang, tiba-tiba di sana nak semayang. Caranya mudah. Maknanya takbir, 4 takbir ke imam, baca Fatihah. Baca Fatihah, Allahu Akbar. Selawat, Allahu Akbar. Allahumma filahu, dah cukup. Assalamualaikum, sah dah. Allah filahu, takbir lagi. Assalamualaikum, sah. Tak payah panjang-panjang. Itu pun sudah. Mana dapatlah pahala 1 qirat, 1 besar gunung Uhud tu, 1 kali semayang jenazah. Sana kadang-kadang tiap-tiap waktu ada. 4 orang, 5 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang, 3 orang, 1 orang, kanak-kanak, orang tua mati habis. Jadi maknanya mengingatkan kita, itu giliran dia. Tak lama giliran kita akan sampai juga. Supaya orang lain tolong semayang juga kita. Itu perkara-perkara yang patut diambil perhatian waktu kita berada di sana. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, itulah dia. Apabila kita berada di Mekah, saya nak pesankan kita jangan lupa niat iktikaf dan kita memperbanyakkan istighfar, banyakkan baca Al-Quran dan jangan tinggalkan semayang berjamaah. Kerana itulah peluang kita. Kita pahala semayang berjamaah ni 2 orang pun pahala banyak. Bahkan kalau 1 juta pula semayang, dia itu semayang 10 orang lebih daripada 9. 9 lebih baik daripada 8. Gitulah ke bawah. Kalau 1 juta, maka tiap-tiap kali semayang 1 juta ataupun 500,000 orang semayang, banyak mana pahala yang kita perolehi. Begitu. Jadi maknanya itu nak pesankan supaya kita berada di sana tidak melepaskan peluang. Waktu kita berada di sana beramal dan sebagainya. Begitulah tuan-tuan puan sekalian. Dan kemudian apabila kita nanti kita berangkat ke Madinah atau semasa kita berada di Madinah, Madinah tak ada apa hal. Madinah ni halnya ialah pertama sekali kita dapat ziarah makamnya Rasulullah SAW. Itu dia. Kemudian kita disunatkan pergi ke Quba. Nabi kata man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba wa shalla rak'atain kanat lahu ka ajr umrah. Atau kama qala. Maknanya barang siapa yang bersuci di rumah kemudian ia berangkat ke Quba dan semayang 2 rakaat seolah-olah pahalanya 1 umrah. Itu 2 perkara. Menziarah makam Rasulullah, kita berdoa di Raudah. Raudah pesan, Raudah ni semayang sunat. Semayang sunat lepas asar jangan, lepas subuh pun jangan. Di situ tempat dimakbulkan doa. Ma baina mimbari wa qabri raudatu min riyadil jannah. Di antara kuburku dan membarku salah tu kebun-kebun syurga. Kalau sudah dapat semayang sunat, waktu-waktu yang boleh semayang sunat, kita keluarlah dah doa. Jangan ditunggu bagi peluang orang lain. Kesilapan kita tunggu pagi petang, kita lupa ada orang lain yang ingin berdoa. Kita jangan mentinggalkan diri sendiri. Kita makam Rasulullah, ziarah,
Abu Bakar, Umar. Kalau ada orang berkirim salam, kita assalamualaikum ya Rasulullah, baca dia punya salam. Kemudian sahabat-sahabat saya di Malaysia, Sanu bikin salam kepada Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Ada. Jalan-jalan sampailah ke Abu Umar dan kita keluar. Nah, begitu cara-cara. Dan juga sebelum terlupa, bila sampai di sana, katalah sembahyang Isyak sampai, habis sembahyang Isyak, kita sujud syukur. Ataupun sampai sujud syukur, kerana syukur kepada Ta'ala kita dapat sampai di Madinah, di mana ramai orang berhajat nak ke Madinah, tak ada peluang. Mungkin duit tak ada, mungkin masa tak ada, mungkin waktu sempit, tak ada peluang nak pergi, tak ada. Ada orang masa ada, duit tak ada. Duit ada, kesihatan tak ada. Kesihatan ada, duit tak ada. Kita pula kesihatan pun ada, duit pun ada, masa pun ada. Kita pun dapat sampai, kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Kemudian kita sana memang digalakkan kita membeli kurma ajwa. Kurma ajwa ni Nabi pesan barang siapa yang makan 7 biji ajwa itu setiap pagi, maka ia terelak daripada racun dan sihir. Man tasabbaha bisab'i ajwatin tamratin ajwah lam tadruhu sihrun wala sum atau kama qala. Barang siapa pagi-pagi makan 7 biji tamar ajwa itu, maka ia tak akan ditimpa oleh sihir dan racun. Tapi tuan-tuan, masalahnya makan ajwa ni ada kesan sampingan, iaitu botak kepala. Apabila? Kerana mahal, itu masalah. Bukan pasal botak tu mahal. Ini dia apa namanya tadi ni, waktu kita berada di Madinah. Madinah kita banyakkan selawat, jaga akhlak, kerana Nabi ada di situ. Walaupun Nabi telah meninggal, tapi rasa-rasa Nabi masih hidup. Kita pun memperbanyak selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaga akhlak kita dan sebagainya. Mudah-mudahan mendapat syafaat daripada sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, man zara qabri wajibat lahu syafaati. Barang siapa menziarah kubur aku, wajiblah ia mendapat syafaat daripada aku. Maknanya kita ziarah makam Rasulullah dengan penuh hormat, dan kita berdoa Allah SWT mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tuan-tuan dan puan sekalian, mudah-mudahan kita akan mendapat sedikit sebanyak manfaat daripada kursus ini, ceramah ini. Tuan-tuan puan sekalian, hendaklah kita mengambil perhatian. Sesungguhnya amal-amalan yang seumpama ini, kita pergi makan masa, wang pun habis. Kalau tidak tidak sah, ibarat kita penatlah yang kita dapat, wang pun habis, tenaga pun habis, masa pun habis. Dan ujung-ujungnya berdoalah kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah terima umrah kita, terima ibadat kita, dan masuk kita golongan orang-orang yang saleh. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.